Salatuhu fil hawadith. Jadi dalam perbincangan masalah ini, Musannif rahimahullah dia tafsilkan, dia huraikan apa bentuk persamaan, yang mana persamaan ini kita nafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertama, bahawa Tuhan itu bahawa adalah ia jirim. Kerana makhluk sekaliannya ini jirim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan jirim. Jadi kita kena fahamlah apa erti jirim. Jirim itu ialah sesuatu zat yang mengambil ruang, ambil satu kadar daripada wang. Itu dia jirim. Kemudian jirim itu dia mempunyai banyak bentuk dan banyak keadaan. Mempunyai banyak bentuk dan banyak keadaan. Sebagaimana yang kita maklum dalam pengajian sains, ada yang bentuknya keras, ada bentuknya cair, ada bentuknya uap, ada bentuk yang tak nampak pun. Bahkan ada daripada jenis-jenis jirim itu yang kita panggil sebagai jismul latif, jisim yang halus, yang tidak kita mampu lihat dengan mata kasar kita. Umpama makhluk daripada jin, malaikat, para malaikat. Jadi ada di antara makhluk-makhluk Allah ini yang dia jirim, tapi jirim daripada bentuk yang bukan sama dengan kita ini. Tapi dia tetap jirim. Sebab apa? Sebab dia ada ruang dan tempat dia. Malaikat dia ada tempat dia. Malaikat yang duduk di langit, malaikat yang duduk di bumi, malaikat yang bertawaf di sekitar Baitul Ma'mur, malaikat yang menjaga, memegang arash, malaikat yang berada di Lauh Mahfuz. Jadi maknanya mereka ni bertempat juga. Maka kenalah takrif jirim itu sesuatu yang mengambil ruang atau tempat. Aw yakuna aradan yaqumu bil jirmi, ataupun adalah Tuhan itu arad yang berdiri pada jirim. Yaqumu bil jirmi, jumlah fi'il mudhari' itu, jumlah fi'liyah itu dia menjadi sifat kepada aradan. Wal jumlatu ba'da nakirati sifatun, jumlah yang ada selepas daripada isim nakirah di i'rab sebagai sifat. Cuma sini sifat dia panggil sifatun kasyifatun. Bukan sifat muqayyidah. Dia bukan muqayyid kan. Kerana arad tu sendiri apa dia? Arad tu ialah yang ada pada jirim. Jadi sesuatu sifat yang ada pada jirim dipanggil sebagai arad. Sifat yang ada pada jirim dipanggil juga dengan nama arad. Maka mustahil Allah Ta'ala itu daripada jenis arad. Dia ada di benda. Sebagaimana putih ada di kertas, putih ada pada kapas, putih ada pada kain. Jadi putih itu arad, dia sifat. Sifat yang ada pada jirim kita panggil juga dengan nama arad. Allah tidak sedemikian. Nampak okey. Yang seterusnya, au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau ada Tuhan itu pada satu jihah, satu pihak daripada jirim. Ini juga perkara yang mustahil lah ni. Kita nak terangkan perkara mustahil tu apa? Iaitu Allah ada pada satu pihak bagi jirim. Maknanya jirim, Tuhan duduk pada pihak jirim itu, atas daripada jirim, bawah ke, depan ke, belakang ke, tepi ke, kanan ke, kiri.
mustahil Allah Ta'ala ini duduk pada satu arah bagi jirim. Okay. Maka kenapa mustahil kalau orang tanya? Kenapa mustahil? Apa salahnya? Ini ayat atau pemahaman begini yang menyebabkan setengah daripada golongan Salafi Wahabi ni tak boleh nak menerima hakikat Allah Ta'ala wujud tidak bertempat. Baginya apa salahnya? Allah Ta'ala berkuasa nak berada di mana dia nak. Allah Ta'ala ikut dia lah, dia nak ada kat mana. Kenapa kita nak pandai-pandai pula nak menafikan benda yang Tuhan tak nafi? Itu kata dia. Jadi apa yang mereka tak perasan daripada perkataan itu, kalau mereka melazimkan wujud Tuhan itu mesti pada tempat, maka lazim Tuhan tu tak ada sebelum ada alam. Kalau mereka mengatakan wujud Tuhan kerana sesuatu yang wujud mesti bertempat, sesuatu yang wujud mesti bertempat, mereka tidak sedar bahawa perkataan mereka sebenarnya melazimkan Tuhan tu tak ada sebelum ada tempat. Tuhan tu tak wujud sebelum adanya tempat. Dah kalau ke setiap benda yang ada mesti bertempat, maka Allah ada, maka Allah mesti bertempat, maka tentulah Tuhan tak ada sebelum ada tempat. Faham tak? Mereka tak sedar bahawa perkataan mereka itu membawa kepada baharu Tuhan lah. Sebab nak wujud Tuhan tu mesti ada tempat dulu. Sebab dia tidak boleh wujud kecuali dengan ditempatkan di mana-mana lah. Atas pada arasy ke, tetap kita kira sebagai tempat. Walaupun mereka nak namakan makan adami ke apa-apa makan pun ikut dia. Tapi selagi mana meletakkan sesuatu itu, nisbah wujud Tuhan tu berkait dengan makhluk, maka bila tidak ada makhluk, bila tidak ada tempat, maka tidak ada lah Tuhan. Tengok. Itu yang membawa kepada rosaknya pemahaman yang menisbahkan Tuhan tempat. Pula dia kata, tak. Kami tak kata Tuhan tu mesti terikat dengan tempat. Kalau sebelum ada tempat, Tuhan tu tak bertempat lah. Lepas ada tempat ni baru Tuhan bertempat. Kita cuba buat hiwar zati, dialog dengan diri sendiri, tak? Berbual dengan diri kita. Dia kata bukan. Masa tak ada tempat, Tuhan tak ada tempat. Tapi lepas Tuhan cipta arah, Tuhan istiwa dan berada atas arasy. Bagi mereka selamatlah mereka. Anggur-anggurnya selamatlah. Jawabnya tak selamat juga. Tak selamat kot mana? Lazim daripada perkataan itu bahawa Allah Ta'ala ini berubah. Sifat Tuhan tidak azali. Sifat Tuhan tidak kekal. Kerana asal tak bertempat, tiba bertempat, maka sifat zati Tuhan tu berubah. Ia bukan isunya ikut Tuhan lah. Kenapa kita tak boleh nak menerima Tuhan bertempat? Ikut Tuhan nak bertempat di mana? Jawabnya ini, apabila pemahaman tentang ketuhanan ni masih terikat dalam konteks memahamkan bagaimana wujud makhluk. Dia tak boleh keluar daripada membayangkan wujud Tuhan yang tak terikat dengan makhluk. Ia nak kena ada juga macam wujud makhluk, walaupun sikit. Walaupun mereka kata tempat yang layak dengan Tuhan sekalipun. Mereka kata tempat, tapi tempat yang layak dengan Tuhan sekalipun. Sebab lazim daripada itu, kita nak kata tempat yang layak dengan Tuhan tu diri Tuhan ke lain pada Tuhan? Dia kata Tuhan bertempat dengan tempat yang layak dengan Tuhan. Baik. Tempat yang kamu kata layak bagi Tuhan tu, Tuhan diri Tuhan ke? Diri Tuhan makna Tuhan dah ke? Tuhan tu ke? Ataupun lain pada dia? Lain lah.
mesti dikata lain pada dia. Kalau diri dia panggil, tak ada nisbah kepada tempat lah, sebab diri dia. Mestilah tempat tu lain daripada Allah. Tapi tempat tu layak dengan Tuhan. Maknanya ada selain daripada Allah, yang mana mereka memahamkan Tuhan ada pada tempat yang layak itu. Tempat yang layak itu bukan diri Tuhan lah. Faham tak? Jadi tempat yang mereka kata yang layak dengan Tuhan tu, bila bukan diri Tuhan, bila dia ada. Hak ni timbul masalah. Kalau dia ada sekali dengan Tuhan, maknanya ada Tuhan yang bersifat azali, dan tempat yang Tuhan ada yang layak dengan Tuhan yang azali juga. Makna ada dua, yang qadim dan azali. Apa? Satu. Dia kata kalau tempat itu baru ada, tempat tu baru ada, lagi berat. Allah Ta'ala wujud sebelum tu tempat tak ada. Kembali pula pada persoalan tadi. Wujud Tuhan sebelum tu tidak bertempat, kemudian tempat itu baru ada. Baik, sebelum adanya tempat itu Allah Ta'ala sempurna ke tak sempurna? Kalau bertempat itu sifat kesempurnaan, kalau bertempat itu sifat kesempurnaan, maka sebelum bertempat tu tak sempurna lagi, sebab tidak bertempat lagi. Kalau bertempat tu bukan sifat kesempurnaan, maka Allah Ta'ala berubah sifatnya. Faham? Mereka takkan kata bertempat tu sifat kekurangan. Kalau tidak, menisbahkan kekurangan pada Tuhan, salah daripada awal. Go back. Balik awal. Balik awal. Tentu mereka kata kesempurnaan Tuhan bila dia mempunyai tempat yang layak dengan dia. Baik. Kalau tempat yang layak tu sekali dengan Tuhan ada, makna Tuhan azali, tempat yang layak bagi dia pun azali. Dua hak azali lah. Takkan kita kata tempat tu diri Tuhan. Awak sendiri kata-kata tempat tu kan Tuhan bertempat, mana ada sesuatu yang Tuhan ada padanya yang layak dengannya. Kalau kata azali juga, mana dua yang azali? Berat ni. Kalau kata baharu, maknanya bertempat tu satu sifat yang ada, yang sebelum tu tak ada. Baik sifat itu sifat kesempurnaan kan? Memang mereka akan mengatakan sifat kesempurnaan. Maka sebelum bertempat Tuhan tak sempurna, setelah bertempat baru Tuhan sempurna. Dia kata dah biar. Tuhan tak bertempat pun sempurna, Tuhan bertempat pun sempurna. Kalau kita nak cuba jawab lagi lah, tak tahulah hujah mereka setara mana. Tapi kita persiapkan dulu dengan ihtimalat, iftiraq, andaian-andaian. Kalau begini bagaimana? Itulah perbincangan ulama kalam. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang dibincangkan, kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Aduluddin Al-Iji, Imam At-Taftazani, kita tengok mereka akan bincang perbincangan kalam gitu. Kalau gini, kalau gini, sampai habis segala ihtimal, barulah dibatalkan ihtimal yang salah dan disabitkan hujah yang betul atau pandangan yang betul. Baik. Jadi dia kata maknanya kalau sifat kesempurnaan, maknanya sebelum bertempat tak sempurna. Maka dia telah menisbahkan tidak sempurna bagi Tuhan. Baik. Boleh eh? Kemudian ada lagi saya tinggal. Ada tak saya tinggal ihtimal ni? Kita tak tulis ni lah. Ada lagi yang saya tertinggal. Andai kata bertempat itu sekali dengan zat Tuhan, maka lazim dun qadim. Ataupun baharu, maka Allah Ta'ala berubah sifatnya, dan berubah sifatnya makna ada pada diri Tuhan perubahan, ada pada diri Tuhan sifat hawadih. Ini juga batil. Ataupun kita boleh hujahkan bahawa sama ada bertempat itu sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Tentu dia bukan sifat kekurangan, maka lazim mesti sifat kesempurnaan. Bila begitu, maka sebelum ada tempat Tuhan tak sempurna, selepas ada tempat baru Tuhan sempurna. Nampak? Jadi
kesimpulannya segala andaian bahawa Tuhan bertempat itu tak boleh diterima akal dan tak betul. Mustahil. Faham Mustahil. Okey. Kalau ada soalan apa ataupun ada satu mana-mana ihtimal, sebab saya mesti ada satu lagi yang saya tak hurai. Ataupun boleh masuk dah tu, tak apalah. Dia huraian ni sebenarnya bukan kita sekadar untuk mentakrirkan i'tiqad dan meneguhkan i'tiqad, tak perlu huraian panjang pun. Tak perlu huraian kalau gini-gini, tak perlu pun sebenarnya. Untuk kita faham dan ajar orang ramai tak perlu pun. Cuma kerana kita pembacaan kitab khusus dan sebahagian daripada entum ni takhususnya Usuluddin dan minat dan ingin untuk mendalami Usuluddin ni, maka kita baca dan kita huraikanlah. Baik. Adapun perlu hurai begitu ke tak? Sekadar kerana apa? Kerana cukup dengan kita faham wujud Tuhan yang tak sama dengan makhluk, yang tidak terikat dengan tempat ataupun terikat dengan masa. Baik. Okey. Jadi andai kata Allah Ta'ala ada pada satu pihak daripada jirim, ni yang mustahil, au yakuna fi jihatin lil jirmi, ada Tuhan itu pada satu pihak bagi jirim. Makna jirim ada, Tuhan tu ada mana-mana arwah jirim. Tak? Atas ke? Alhamdulillah. Bawah ke? Depan ke belakang, kiri kanan, nak kira? Maknanya lazim kena ada sesuatu lah bagi nak menentukan Tuhan tu berada di mana. Kalau semata-mata wujud yang satu tanpa ada yang lain, kita tak boleh nak letak jarak dia. Kita tak boleh nak letak arah. Jihah ni hanya berlaku bila ada dua benda. Baru boleh kita nak nisbahkan dia itu pada pihak mana. Atas, bawah, depan, belakang ke? Atas apa, bawah apa, depan apa, belakang apa, kiri apa, kanan apa. Maka Allah yang bersifat dengan sifat azali, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah, adalah Allah Ta'ala wujud sejak azali dan tidak ada satu pun sama Tuhan. Dia dengan keesaannya ketika itu, hak ni dia terima. Tak. Kerana hadis Nabi sebut jelas, kana Allah, adalah Allah, dengan makna Allah itu telah sedia ada, walam yakun syai'un ma'ahu, dalam riwayat walam yakun syai'un ghairuh, tidak ada sesuatu bersama Tuhan atau tak ada selain Tuhan, hanya Tuhan saja. Tidakkah itu memberi kefahaman bahawa ketika Allah belum mencipta makhluk, belum mencipta alam ni, hanya ada dia, tidakkah dia kita tak nisbahkan pada tempat? Tidak nisbah tempat kan? Jadi golongan ni nak letak juga tempat, mereka kata tempakan adami. Suka nak makan suka sangat nak juga makan. Jadi taklah tempat namanya makan adami. Tempat, tapi tempat yang bangsa tak ada. Jadi tempat yang tak ada tu sama ada dia ada atau dia tak ada je. Kalau dia ada, dia ada lah. Kalau dia tak ada, dia tak ada. Dia tak ada antara dua. Tak ada pun tak, ada pun tak. Jadi benda ni, bila nama lah nak buat nama apa, tengok. Bila mereka lah terikat dengan kewujudan tu mesti ada tempat, maka akhirnya keluarlah pandangan yang pelik-pelik. Pandangan pelik-pelik. Nama istilah yang tak pernah disebut oleh salafus soleh pun. Salafus soleh tak ada kata makan adami. Ada. Baik. Jelas Au lahu huwa jihatun. Au lahu huwa. Huwa tu dhamir munfasil tu li ta'qidid dhamiril muttasil. Au lahu huwa. Huwa yang lepas lahu tu datang untuk mentakkidkan domain muttasil, atau ada bagi nya.
Dia Tuhan tu ada jihad. Sama tak? Tadi dia kata mustahil dengan bahawa adalah Tuhan itu pada satu pihak bagi jirim. Aulahu, sini dia kata aulahu huwa jihad, atau ada bagi Tuhan tu sendiri. Kalau kita terjemahnya aulahu huwa, ada bagi Tuhan tu sendiri pihak. Beza tak? Kalau kita tak cermat ataupun kita baca sekali lagi, tak apa, tadi Tuhan mustahil ada jihad ni, atau ada Tuhan tu jihad. Sebagai nak mentakkidkan saja ke? Tak. Ni bukan sekadar takkid, taksis. Dia ada makna berbeza. Apa dia? Contohlah. Ni. Ni kita kata ni atas set. Yang ni atas set kan? Boleh bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Baik. Mana dia bagi pihak, ada pada pihak bagi handset. Aulahu ataupun bagi Tuhan itu, dia kata fi jihatil lil jirmi. Kalau nisbah bagi jirim, pada ni jihad pada jirim, di atas pada jirim ni. Ataupun kita kata dia itu sendiri ada jihad. Dia itu sendiri ada jihad. Macam mana? Ni dia ada jihad tak ni? Dia ada jihad ni. Dia ada pihak. Tanpa melihat kepada yang lain, dia ada pihak. Apa dia? Dia ada atas dia, ada bawah dia, ada kanan dia, ada kiri dia, ada depan dia, ada belakang dia. Kita ni, kita duduk pada pihak bagi jirim. Kita duduk atas kapet dalam masjid. Luar rumah kita lah. Kita duduk dalam rumah duduk luar rumah ni. Duduk bawah atap. Okay. Kita sendiri tanpa melihat pada yang lain, kita ada pihak dah. Kita ada pihak. Atas kita ialah kepala, bahagian daripada kepala ke atas, orang panggil atas kita. Jadi kita sendiri ni ada pihak. Atas, bawah ialah kaki. Jadi atas diri kita tu ada pihak. Atas bahagian kepala, bawah bahagian kaki. Kemudian kita ni dalam tiga dimensi kehidupan ni, maknanya kita ada kanan kita, ada kiri kita, ada depan kita, ada belakang kita. Maknanya kita sendiri tu. Maka sebagaimana mustahil Allah Ta'ala ada pada satu pihak bagi jirim, mustahil Tuhan tu sendiri ada pihak. Ada bahagian atas Tuhan, bahagian bawah Tuhan, bahagian depan, bahagian belakang, kiri kanan. Mustahil juga. Nampak? Apa semua ni? Semua ni ialah sifat-sifat jirim tadi. Sebab itu kalau kita nak ringkaskan perkara menyamai perkara yang menyamai dengan makhluk ni. Tak. Bila kita kata Tuhan tidak menyamai makhluk, apa makna? Kita menafikan al-jirmiyah wa lawazimuha wal aradiyah wa lawazimuha. Kita menafikan keadaan Tuhan tu jirim dan yang melazimi jirim, dan menafikan keadaan Tuhan tu arad dan yang melazimi arad. Jadi nafyul jirmiyati wal aradiyati wa lawazimihima. Kita menafikan keadaan Tuhan berjirim, berarad dan yang melazimi keduanya. Waktu tu kira khulasah kepada hak huraian. Lawazim bagi jirim ni, lawazim bagi jirim tu bertepat. Lawazim bagi jirim dia ada pihak bagi yang lain. Lawazim bagi jirim dia mempunyai pihak. Itu perkara yang melazimi, yang mengikut sekali dengan sifat jirim. Au yataqayyada bimakanin, atau Tuhan itu terkait dengan tempat, terikat dengan tempat. Allah wujud, tapi wujud Tuhan tu berkait dengan tempat.
Hak ni yang kita sebut tadi ni. Tak boleh wujud kecuali bertempat. Sehingga mereka kata kalau benda itu tak bertempat, benda itu tak ada. Dan diulang-ulang banyak kali benda ini. Bahkan menuduh orang yang mengatakan Tuhan tak bertempat tu, orang itu sebenarnya menyembah Tuhan yang tak ada. Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengiktikadkan Tuhan tak bertempat, mereka sebenarnya menyembah Tuhan yang tak ada. Tak ada dengar? Tak dengar? Dengar lah. Baru saya tak kata ni betul ke tak, awak tengoklah. Jadi mereka kata Asy'ariyah ni Tuhan mereka tak ada. Tuhan mereka tu hanya pandang pula mereka, kerana setengah mereka tu pernah ikut pengajian kitab-kitab. Tuhan orang Asy'ariyah ni ialah amrul iktibari. Amrul iktibari sahaja. Nak khabar dia ngaji jugalah Usuluddin, guna istilah amrul iktibari. Tuhan orang Asy'ariyah ni amrul iktibari, hak hanya ada dalam akal, tak ada pada luar. Bunyi hebatlah sebab boleh sebut amrul iktibari tu. Jawapannya, Allah ni bukan amrul iktibari. Allah ni mawjud, ada sungguh. Ada. Jadi mereka ni kerana sebab nak mengiktikadkan bertempat bagi Tuhan, meletakkan kaedah yang mana kalau tak ada tempat, maknanya tak ada. Bila ada sesuatu yang ada tidak bertempat, maknanya sesuatu tu tak ada. Lalu dikiaskan dengan makhluk. Tak? Cucu kita ada mana? Dalam rumah tak ada, dalam masjid tak ada, dalam perut tak ada, luar perut tak ada, atas langit tak ada, bawah bumi tak ada. Maknanya cucu kita tak ada lah. Tak? Cucu kita tak ada lah. Kalau ada, mesti dia ada di mana-mana, di salah satu. Jadi siapa yang mengatakan Tuhan atas langit tidak, bawah langit tidak, dalam alam tidak, luar alam tidak, maka orang tu sebenarnya menyembah Tuhan yang tak ada. Tengok dia kiyah. Jadi kalau kita mengaji betul, kita tahu dah kiyah ni salah ni. Kenapa? Sebab dia mengkiaskan al-ghaib ala syahid. Allah Ta'ala yang ghaib, yang tak nampak oleh panca indera kita, yang bukan dengan makhluk, nak kiyah dengan makhluk pula. Mana boleh? Tak boleh sama. Tidak betul kiasan tu. Maka mustahil Allah terikat berkait dengan makan, dengan tempat, au zamanin, ataupun masa. Allah tidak berkait dengan masa. Tuhan tidak terikat dengan masa. Sebab itu ulama kalam bila dikata tempat, mereka kaji apa takrif tempat. Sebab itu dalam ilmu Islam, orang yang nak jadi mahir dalam ilmu Islam, faqih ke, mutakallim ke, usuli ke, lughawi ke, ikutlah, mesti kena arif dan faham betul-betul tentang ta'rifat. Ta'rif ilmu yang dia nak dalami tu. Kita tak boleh buat ikut suka je ta'rif. Ta'rif ni gini lah. Waktu ta'rif ni gini. Tak boleh, kena ta'rif. Biar ta'rif yang betul. Sebab dengan ta'rif ni kita akan membina hukum. Kalau kita tidak faham, yang ta'rif ni juga yang orang panggil tasawur ni. Mengetahui ta'rif sebahagian daripada tasawur. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak hukum sesuatu tu, itu satu cabang daripada kita mentasawurkan sesuatu. Sebelum kita jatuhkan suatu hukum, kita kena tasawur dulu. Contohlah, benda banyak sekarang ni dalam bidang-bidang fiqh atau ekonomi Islam. Satu produk atau satu akad atau satu transaksi baru, kita nak ukur macam mana? Tak boleh kita ukur ikut suka. Kita kena faham dulu macam mana yang berlaku, apa yang berlaku, pihak yang terlibat, bagaimana muamalat tu berlaku, pertukaran apa-apa, barulah boleh kita jatuhkan hukum yang betul. Jadi apatah lagi perkara yang paling penting berkaitan dengan akidah. Maka kerana itu ulama usuluddin membahaskan makna makan tu apa. Apa makan? Antara takrifnya al-faghar al-mawhum.
Ruang kosong yang disangka kosong. Sebenarnya ada ruang kosong yang disangka kosong. Lagi antara makna ruang juga ialah as-sathu al-batin lil hawi al-mumas li-sathi zahir lil mahwi. Payah sikit tu. Bahagian dalam, bekas atau sesuatu tempat yang menyentuh bagi bahagian luar benda yang mengisi tempat tu. Ni cawang. Bahagian dalam dipanggil sathul batin. Bila kita tahu air, makna air telah menempati cawang. Jadi tempat tu apa? Ialah sutuh dalam yang bertemu dengan sutuh zahir air. Air tu kita bayangkan ada bahagian luar dia. Macam mana berlaku tempat? Apabila tempat tu bahagian dalam ni sentuh dengan air, maka itu tempat tu. Benda biasa je, jangan pening lah. Benda biasa je. Cuma mungkin tu tak biasa dengan istilah je. Benda biasa. Tempat-tempat lah. Sebab itu bila tanya mereka, tempat-tempat lah. Tempat-tempat lah. Betul lah. Tapi ulama kalam dia mentakrifkan tempat tu. Supaya apa? Bila kita faham gitu, alhamdulillah, maka fahamlah kita bahawa keadaan bertempat itu sebenarnya tidak layak dengan Tuhan. Tidak layak dengan Tuhan. Sebab dia melazimi Allah berkait dengan makhluk, berkait dengan selain dia. Berkait dengan selain dia. Baik. Au zaman. Ataupun masa. Masa. Jadi ulama ahli kalam mentakrifkan masa. Ya. Maka masa ni ada ulama mentakrifkan dengan takrif yang senang sikit lah, walaupun ini pandangan falasifah. Dia kata masa tu apa? Harakatul aflak, pergerakan objek langit. Falak, objek langit. Betul tak? Betul tak masa tu pergerakan objek langit? Betul tak? Betul lah. Bila kata kelas kita bermula selepas Zuhur, macam mana kita nak tahu Zuhur? Bila matahari tegak, gelicir sikit lah. Takkah itu pergerakan objek langit? Esok saya akan mari. Nak tahu macam mana esok? Apabila telah matahari tenggelam, terbit pula hari baru. Saya akan siapkan kerja saya dalam masa 24 jam. Macam mana nak tahu 24 jam? Bila siap satu pusingan bumi pada paksinya. Tak ada flat earth sini kan? Tak ada flat earth, saya boleh cakap gitu lah. Kalau ada flat earth, payah Allah. Okey. Jadi harakatul aflak. Setahun macam mana setahun? Bila bumi mengelilingi matahari tak? Habis mengelilingi matahari pada paksi bumi. Jadi benda itu bulan macam mana pula? Bila bulan mengelilingi bumi, jadi benda itu harakat falak. Okey, bila kita faham masa itu harakatul aflak, maka kalau tidak ada objek-objek falak, matahari, bulan tak ada, semua tak ada, boleh kita kata ada masa tak? Tak boleh lah. Tak boleh kata ada masa. Sebab kita nak ni sebuah benda tu, kita nak kait dengan apa tu? Sebab masa ni berkaitan. Kaitan. Sebab itu takrif yang lain bagi masa. Takrif yang lain bagi masa ialah muqaranatu mutajaddidin ma'lum li mutajaddidin mauhum. Izalatan lil ibham. Ini takrif bahagian daripada ahli kalam. Muqaranatu mutajaddidin ma'lum li mutajaddidin mauhum izalatan lil ibham. Menyertai mutajaddid, perkara baharu yang maklum, dengan perkara baharu yang tidak maklum.
Sebahagian buat terbalik pun apa, muqaranatu mutajaddidin mahum bi mutajaddidin maklum, boleh juga tu. Cuma kita nak fokus mana satu. Menyertai suatu perkara, berlaku perkara baharu yang tidak diketahui dengan perkara baharu yang telah maklum, tujuan untuk menghilangkan keraguan. Tu belakang tu izalatan lil ibham dah. Contoh, kita kata, bilakah Zaid akan pulang? Bila Zaid akan pulang? Ketika maghrib. Sekarang ni kita nak tahu Zaid kembali bila. Maknanya kita nak tahu waktu pulang Zaid. Waktu pulang Zaid tu bila? Kita tak tahu. Tak tahu. Jadi kita kaitkan dengan sesuatu yang kita maklum. Waktu pulang Zaid ialah ketika maghrib. Maghrib kita tahu tak? Kita tahu dengan tenggelam matahari. Kita tahu maklumat tentang maghrib. Jadi kita kaitkan, muqaranahkan sesuatu perkara yang tidak dimaklum dengan perkara maklum tu. Itu dia definisi bagi zaman. Masa itu ialah muqaranah, menyertai perkara mutajaddidin mauhum bi mutajaddidin maklum, izalatan lil ibham, untuk menghilangkan kesamaran. Jadi Zaid pulang masa maghrib. Zaid pulang masa maghrib. Masa tu kan. Jadi kita tak tahu Zaid pulang bila. Tapi dengan sebab kita kata, kita kaitkan dengan benda yang kita maklum, iaitu waktu maghrib, maka kita telah tahu waktu. Tak. Jadi ambil untuk mula-mula tak dah senang. Gerakkan falak. Itu pun dari segi nak ambil, walaupun ni pandangan ahli falsafah, dia tak ada masalah, sebab kita hanya nak mengetahui tentang makhluk. Mengetahui tentang makhluk. Baik. Jadi bila kita tahu bahawa masa ini berlaku dengan berlakunya alam dan terjadinya alam. Ni kalau kita tengok bicara dari segi fizik. Tak ada yang ambil fizik sini. Bidang fizik. Kalau bidang fizik, kita akan dapati bahawa ahli fizik dan ilmu fizik, yang mana ilmu yang telah terbuktilah, memang tidak akan lari dengan apa yang disebut oleh ulama kalam kita. Hebatnya akal ulama kalam kita, ulama Islam, yang membincangkan benda yang alam ni semata-mata dengan akal. Mereka tak ada alat zaman tu. Alat-alat untuk mencerap dengan sebagaimana begini kecanggihan sekarang, mereka tak ada. Tapi kerana semata-mata akal mereka guna tu, natijah yang keluar dengan hukum akal mereka tu sama dengan keputusan yang dibuat oleh fizik. Nampak? Jadi zaman di sisi ahli fizik pun ialah benda satu yang relatif. Ada yang dipanggil masa dan tempat dan masa, space time atau time space. Masa dan tempat ni, itu ada teori yang dibuat oleh ahli sains. Macam mana relatifnya tempat dan masa ini nisbah kepada apa yang ada di alam ini. Okey. Lepas tu Hollywood buat cerita. Buat cerita. Interstellar lah, cerita ni lah. Macam mana mereka cuba nak membuat, menggambarkan dan membayangkan. Tapi faham pada situ makna masa ni terhasil dengan adanya alam ini. Maka sebelum ada alam, tak ada masa. Tak ada masa. Okay. Boleh? Panjang perbahasan masa dan tempat ni, perbahasan yang menarik. Tapi kita tak boleh panjang-panjang lah, takut dah habis kita. Au tattasifu dhatuhu, ataupun bersifat oleh zat Tuhan al-aliyatu, zat Tuhan yang maha tinggi, bil hawadithi, zat Tuhan bersifat dengan sifat baharu. Itu juga mustahil. Au yattasifa bisigari awil kibari, ataupun bersifat Tuhan dengan kecil ataupun besar. Mustahil juga. Tuhan bersifat kecil memang tak ada lah.
Tuhan bersifat besar, macam Allahu Akbar, kita kata Tuhan Maha Besar kan? Kenapa dinafikan sifat besar ni? Kena faham ni, bahawa as-sighari awil kibari ni, kecil atau besar yang dimaksud sini ialah nisbah kepada miqdar zat, kadar. Kadar. Kecil tu bila sesuatu tu dikira kecil, kalau kadar ikutlah, kalau benda yang ada isi padu. Kalau benda yang betul luah, kadarnya itu sikit. Dan benda itu dikira besar kalau kadarnya itu banyak. Berapa berat? 100 tu. Dengan orang berat 70. Siapa yang lebih besar? 100 lah. Sebab apa? Sebab kadar dia tu lebih banyak. Kalau kita kerak dia, kita kerak dia banyak hok 100 kilo ke banyak 70 kilo? 100 kilo boleh jamu amal. Boleh jamu amal. 70 kilo boleh tak dok amal. Jadi menunjukkan apa? Banyak juzuk, banyak kadar-kadar. Ni mudah je ni. Jadi kibar tu, sighar tu qillatul ajza, sedikit juzuk. Al-kibaru kathratul ajza. Au yattasifa, ataupun bersifat bil aghradi, dengan mempunyai aghrad. Aghrad ni ada matlamat dan tujuan. Allah, perbuatan Tuhan ada tujuan dan matlamat hak Tuhan nak capai. Hak ni juga mustahil. Kat mana mustahil? Kerana Allah tidak buat kerana nak mencapai dan nak memenuhi matlamat, objektif. Apalah nama, ikutlah gharad, tujuan. Kenapa? Andai kata Tuhan, perbuatan Tuhan tu ada tujuan yang perlu dicapai, maksudnya perbuatan Tuhan itu tak bebas. Macam mana tujuan entum datang ke Uniza ni untuk pulang dengan dengan sijil, untuk menamatkan pengajian, maknanya ada matlamat. Maknanya itu tidak bebas lah. Tak bebas. Tak boleh lah. Ada kelas, tak mau kelas. Tak mau mari kelas. Periksa, tak mau ambil periksa. Tak bebas. Sebab apa? Sebab kita nak mencapai matlamat. Ada pendorong kita. Jadi kalau Allah Ta'ala buat untuk mencapai gharad, mencapai matlamat tujuan, maknanya perbuatan Tuhan tidak bebas dah. Tuhan terpaksa buat untuk capai matlamat. Faham Jadi kerana itu mustahil Allah Ta'ala bersifat bil aghrad, dengan bertujuan. Fil af'ali wal ahkam, pada perbuatan-perbuatan ataupun hukum-hukum. Perbuatan Tuhan, iaitu yang berbentuk apa? Sunnatullah Tuhan buat ni lah, cipta langit, bumi dan seumpamanya lah. Tuhan buat tu kerana apa? Kerana semata-mata kehendak. Dah gitu Tuhan buat tu ikut suka sia-sia ke? Tak. Bukan sia-sia. Bukan makna kerana ikut suka Tuhan tu makna dengan sia-sia, tidak. Maksud Tuhan buat bukan dengan tujuan, makna tidak ada sesuatu yang mendesak Tuhan, yang memaksa Tuhan buat. Bahkan dia buat dengan semata-mata kehendak dia saja. Cuma kerana dia ni maha alim, maha bijaksana, maha hakim, maha tahu, alim, hakim, maha bijaksana, maka perbuatannya tidak sunyi daripada hikmah yang kembali kepada makhluk. Hak ni tidak dinafikan. Tidak dinafikan perbuatan Tuhan, hukum Tuhan ada hikmah yang tersembunyi, ada maqasid yang kembali kepada maslahah makhluk. Nampak Jadi kena faham tu. Kalau dalam ilmu usul fiqh, itu akan bincanglah dalam maqasid, dalam usul fiqh, dalam al-munasabah, dalam masalah illah. Maka benda ni kita akan bincang.
bahawa perbuatan Tuhan ni mu'allalah ke ghairu mu'allalah. Ni pun khilaf di kalangan ahli usul yang membawa kepada khilaf dalam perbincangan usul fiqh. Maka apa yang dibawa oleh Asy'ariyah ini ialah membawa kepada mentauhidkan Tuhan pada perbuatan Tuhan dengan mengiktikadkan perbuatan Tuhan tidak berkait dengan apa-apa, bahkan berlaku dengan semata-mata kehendak dia. Maka kerana itu dikatakan perbuatan Tuhan tidak ada ilah. Perbuatan Tuhan tidak ada tujuan. Yang mana tujuan yang Tuhan nak capai. Dengan maksud tujuan tu pendesak yang mendorong Tuhan buat. Kena faham gitu. Kalau tidak kita faham perbuatan Tuhan tu ada tujuan, makna perbuatan Tuhan sia-sia. Tak betul tu, bukan maksud tak ada tujuan sia-sia, bukan. Tapi tidak ada gharad dengan makna Allah bebas memilih dan membuat mengikut kehendak Tuhan. Adakah perbuatan Tuhan tu ada hikmah, ada manfaat dan masalah? Tentu sekali. Tentu sekali. Kerana apa? Kerana Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, maka segala perbuatan, segala hukumnya penuh hikmat dan penuh bijaksana. Jadi kena bezakan antara dua perkara tadi. Fil af'al, pada perbuatan, wal ahkam, ataupun hukum hakam. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan arak? Kerana arak memabukkan. Boleh kata gitu. Jangan kata orang kata gitu, tak boleh. Kalau Tuhan buat gitu, makna Tuhan buat kerana ilah. Tak, bukan. Kita bicara ilah Allah Ta'ala tu, ilah yang kembali kepada hikmat pensyariatan yang membawa maslahah kepada manusia, bukan kembali kepada gharad dan tujuan yang kembali kepada tujuan penciptaan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala buat tu kerana haramkan arak, kerana arak memabukkan dan merosakkan akal. Itu manfaat yang kembali pada manusia. Nampak tak? Allah Ta'ala buat kerana dia memilih dengan sekehendaknya. Itu bulat benar tauhid yang cuba nak ditanamkan oleh Asy'ariyah ni. Siapa begitu sekali. Walaupun ini isu khilafiyah, isu khilafiyah, tapi tauhid yang nak dibawa oleh Asy'ariyah ni khalis, khulus, bersih daripada hatta walaupun daripada syaibatu al-iftiqar. Berhajat walaupun dari segi ilah yang sebab yang mana menjadi manatul hukmi, Asy'ariyah tidak mensabitkan pada Tuhan, tetapi dia sebagai alamah amarat bagi masalah hukum dan macam mana qiyas nak dilakukan pada hukum-hukum yang tidak ada nas. Baik. Kemudian seterusnya qala syarihu al-mumathalatu lil hawadithi naqidul mukhalafah, wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada taknya? Live ada soalan tak live? Nak tanya? Tak? Azam, nak tanya? Ada soalan live? Nak tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada sekadar itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.